Satu orang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah antara pemegang penyaksian terbesar di padang mahsyar kelak, dan dia pemuda kurun ini. Bukan saya sebut tahun 2000, maksudnya pemuda akhir zaman ni yang belum keluar. Pemuda ini belum keluar, kerana pemuda ini satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berhadapan dengan Dajjal. Satu-satunya pemuda yang berani bertempur dan berhadapan dengan Dajjal. Satu orang pemuda, Nabi sebut, pemuda ni hari Dajjal itu dia keluar daripada bumi Madinah. Saya ringkaskan. Hari Dajjal tu dia keluar. Ni dah waktu selesai hadis Yaumul Khalas. Hadis tadi, selesai orang munafik keluar, orang fasik keluar tu, pemuda ni dia keluar seorang. Dan tuan-tuan, jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Mesti. Pemuda ni lain, kisah dia kisah yang Nabi puji, dan kisah dia yang dibenarkan. Macam-macam pendapat lah tentang pemuda ni. Ada yang sebut Nabi hadir lah, macam-macam. Okey, kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit. Kem utama tu atas bukit, di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap, tanya kepada pemuda ini. Pemuda maksudnya orang muda. Kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Bila dia sebut Dajjal penipu besar, tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal, wallahu a'lam siapa, dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Ada satu tentera beritahu, jangan bunuh dia, kerana Tuhan kita ada berpesan. Tak nampak saya sebut perbualan ketika itu kepada Dajjal, panggilan ketika itu kepada Dajjal ialah Tuhan, wahai Tuhan kami. Isu dia cukup besar, iaitulah syirik dan murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan? Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh, dia saja yang boleh bunuh. Oh betul. Marah sangat, tak sabar nak bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Ingat tuan, bahaya tuan. Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. Mewah tak? Hidup jadi mewah. Kemudian pemuda tu cakap dengan penuh berani. Dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, yang waktu tu ada pengikut Dajjal waktu tu, dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia. Ini saya ringkas Dajjal bunuh dia dengan satu alat, wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak di baling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak di baling. Senjata yang dia guna tu, bila dia belah tengah, yang kanan tu terpelanting macam tu. Nabi sebut ramyatal gharaq dalam hadis. Ramyatal gharaq ni nak bagi tahu cebisan kanan tu terpelanting ke kanan sejauh satu tombak di baling. Berapa meter?
Lebih kurang lah 30 ada. Lebih tombak lebih. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah. Dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Dia boleh bunuh macam tu je. Dia bunuh terpelanting. Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, famadha taqulun, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Maka Dajjal pun sebut, qum. Berapa lama tuan-tuan Dajjal pergi bertapa di gunung untuk hidupkan balik? Berapa tahun? 1 saat tak perlu bertapa di gunung. Dia sebut satu kataan je, qum. Bersambung-sambung badan ni. Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal, penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia. Jangan kasar lah, baringkan dia. Keluarkan pisau. Nabi sebut pisau, saya sebut pisau. Keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga, keras. Karamah dia lah, karamah budak ni menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh nak bunuh dia. Budak tu pun bangun dan budak tu pun kata, wahai Dajjal, penipu besar, mulai hari ini kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Takkan boleh bunuh. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk. Kemana sahaja Dajjal pergi, dia akan bawa dua benda ni wajib. Api yang menyala, sungai yang mengalir. Benda apa tu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi pesan satu je. Ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu, kerana di dalam api itu adalah sungai yang mengalir. Nabi pesan, dua benda ni akan dibawa oleh Dajjal ke mana sahaja dia pergi. Saya pun tak tahu, orang ulama pun macam-macam tafsiran. Wallahu a'lam. Api, sungai. Ketika diberi pilihan oleh Dajjal, Nabi kata, Nabi sebut, pilih api itu, kerana di dalam api itu sungai yang mengalir. Kaitan dengan Ramadan. Tuan dengar ni. Ni last ni, nak tutup dah. Awal lagi awal kaitan dengan Ramadan. Satu, tuan tengok. Ramadan ialah puasa. Penting benda ni. Ramadan ialah puasa. Menahan lapar dan dahaga. Nombor dua, menahan anggota badan daripada melakukan maksiat. Ingat tuan-tuan, saya dan kita semua, kalau menahan lapar dan dahaga sahaja, budak umur 9 tahun boleh berpuasa. Budak umur 8 tahun sudah boleh berpuasa. Ketika saya kecil dahulu, saya dan kawan-kawan kan, orang kampung umur 7 tahun sudah berpuasa. 7. Wajib. Memang menangislah, bergolek-golek mak tak pergi makan. Dia tengok Alhamdulillah. 7 puasa. Kalau puasa sekadar tahan makan dan minum, anak-anak kecil boleh berpuasa. Puasa ialah menahan lapar dan minum daripada subuh sampai Zuhur pula. Zuhur melampau. Rakam banyak pula ni. Daripada subuh sampai maghrib. Lebih penting daripada menahan lapar dan dahaga, roh dan harga sebuah puasa ialah menahan tubuh badan daripada melakukan maksiat.
Ada satu anggota badan yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa yang besar. Apa pahala puasa, Ustaz? Pahala puasa satu-satunya ibadah yang dirahsiakan oleh Allah apabila Allah sebut as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku akan pamerkan pahalanya nanti di mahsyar. Sebab apa tuan? Sebab kalau solat, orang tak boleh tipu solat. Sebab solat dia ada macam ni. Ni dia ada rokok kan. Orang nampak rokok. Keluar zakat orang nampak kita keluarkan, ada receipt, ada transfer, ada pegawai paling kurang pegawai pejabat zakat. Pergi haji ada perbuatan haji, tawaf, sa'i. Puasa dia masuk makan sepinggan, minum air 2 cawan, dia keluar macam ni. Orang tanya puasa tak? Puasa. Buat muka jahat kan? Dia kata puasa. Dia tak ada perbuatan. Dia puasa, dia tak ada perbuatan. Dia duduk macam ni, dia tak buat apa, dia kata puasa. Betul-betul memerlukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pejabat, dalam tandas dia boleh minum. Bukan dalam tandas, dekat pantry tu dia boleh minum. Kang. Dah dia pergi kawan dia pergi pula minum situ. Bergilir-gilir. Betapa banyak hari ni budak-budak sekolah menengah, budak-budak pelajar sekolah menengah hari ni, dia tak minum, dia tak merokok di dalam bilik air tuan-tuan, dia minum dalam kelas. 6-7 orang minum dalam kelas, biasa. Ustaz ni tak puasa. Tak ada apa. Roh puasa terletak pada menjaga anggota badan daripada melakukan dosa. Salah satu anggota badan yang paling kuat memakan keseluruhan pahala puasa sehingga tidak berbaki sesen pun pahala puasa, anggota badan tu nama dia mulut. Hati-hati dengan mulut. Nabi sebut, kata Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi. Siapa yang tak pandai jaga mulut dia daripada perkataan yang tak elok, menipu bulan puasa, mengumpat orang bulan puasa, sebut dan sebar aib orang bulan puasa. Apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak pernah berhajat untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Bahasa lembut Nabi. Allah tak pernah berkehendak dengan puasanya. Itu bahasa kasar sikit. Tuhan tak pernah teringin dengan puasa dia, kerana yang berbaki ketika itu hanya lapar dan dahaga.